Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar Ramadan? Alhamdulillah. Kalau bahasa Arab dipanggil kaifa halukum ma'a Ramadan. Apa khabar kamu bersama Ramadan? Okay. Alhamdulillah. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, di masa singkat macam ni kita ambil dalam setengah jam. Saya pun jauh datang, jadi kena masa sikit kan. Okay, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di atas nikmat Allah kepada kita, dia mempertemukan kita dengan peluang yang baik. Suatu perkara yang kehidupan kita ni, baik dunia pada apapun kerjaan, yang penting peluang, opportunity, peluang terbaik. Jadi peluang terbaik berada di bulan Ramadan itu satu petanda yang Allah sayang kita. Allah membalighna Ramadan. Selama ni kita kata, ya Allah, kalau boleh Ramadan tahun ni adalah Ramadan yang terbaik, yang akan diisi dengan sepenuh-sepenuhnya. Alhamdulillah, Allah memperkenankan doa kita supaya kita berada di bulan Ramadan ini. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, di kebanyakan kita dah tahu tentang perkara-perkara tentang Ramadan. Jadi sebagai motivasi untuk diri saya sendiri dan para jemaah semua, dan semua kita perlukan Ramadan. Semua kita perlukan Ramadan. Sebab Ramadan ini anugerah Allah Subhanahu wa taala. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah menghantarkan kita kat sini. Allah memberitahu dah siapa musuh kamu. Musuh kamu, wala ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan itu musuh kamu yang nyata. Dia beritahu dah siapa musuh kamu sebenarnya. Jadi orang berkawan dengan musuh tu, jadi dia dah untuk mendapatkan kesusahan. Jadi di Ramadan ini datang dengan kita dalam keadaan yang kita rasa macam baru kan. Sekarang dah masuk hari yang ke-3 kan? Sebab tu dalam satu hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahasanya mengatakan ya taqarrabuz zaman, di antara tanda-tanda hari kiamat ialah masa itu terlalu cepat sangat berlalu. Seolah-olah macam kata tahun itu rasa macam sebulan, sebulan rasa macam seminggu, seminggu rasa macam satu hari, satu hari rasa macam satu jam. Macam orang bercinta kan. Maknanya tak banyak masa yang kita tahu. Sebab tu dalam surah Al-Luqman mengatakan wa maza tadri maza taksibu ghadan. Seseorang itu tak tahu apa dia akan usahakan besok. Besok tu tak tahu. Bangun subuh tu sahur ke betul, ataupun bersahur tapi tak sihat. Maza taksibu ghadan, tak tahu. Wa maza tadri bi ayyi ardin tamut. Dan kamu tak tahu bi ayyi ardin, di bumi mana kamu akan mati. Kan? Bi ayyi ardin tamut. Kan? Wa ma tadri maza taksibu ghadan. Dan kamu tak tahu apa yang kamu akan usaha besok. Kadang-kadang dapat call malam kena balik, ataupun sedangkan perancangan lain, tapi maza taksibu ghadan. Saya teringat bahawa ni ada kisah di Terengganu, trailer tu, tayar trailer tu tercabut, terkena orang yang niaga di tepi jalan tu, terus meninggal kat situ. Sedangkan dia tidak buat apa-apa, hanya duduk di tepi jalan, tapi al-maut datang mencarinya di waktu itu. Jadi sebenarnya kita berada di bulan Ramadan ini adalah satu peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Saya ingin menceritakan sedikit tentang, diceritakan oleh siapa ni, Hasan Al-Basri, menceritakan Hasan Basri satu hari dia pergi berjalan, dia jumpa seorang orang yang agak berusia dalam 60-an macam tu. Maka Hasan Basri rahimahullah mengatakan kepada lelaki tadi yang tidak begitu menjaga agamanya. Maka Hasan Basri kata, kenapa kamu dalam keadaan macam ni, tak solat dan tidak terurus kehidupan kamu? Maka
lelaki itu kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Hasan Basri kata, wa ma tafsiruhu, apa dia kamu tahu tentang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Dia kata, saya tak tahu. Dia tanya Hasan Basri, wa ma tafsiruhu, apakah tafsirnya? Maka Hasan Basri kata, ingat aku nak beritahu tentang inna lillahi. Inna lillahi, sesungguhnya kamu di sisi Allah, kamu lillah milik Allah, maksudnya kamu hamba Allah. Wa ilahi raji'un, kamu akan kembali kepada Allah. Maka setiap perkara yang dikembalikan itu akan ditanya, dan setiap pertanyaan itu perlu jawapan, dan setiap jawapan itu perlu ada pengetahuan. Maka telah kita tercengang. Sebanyakan kita tahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi tak rasa macam dalam hati pun, oh meninggal, inna lillahi, kopi tekan inna lillahi Allahumma fillahu wa la'afillah, tanpa rasa macam ya Allah dia meninggal, saya pun inna lillahi. Kalau insyaAllah wa inna ilaihi raji'un, dan kamu pula akan kembali juga. Rojuk ni kembali. Rojuk ni mana kembali? Kita pun akan kembali kepada Allah. Kembali buat apa? Saja-saja. Tak, mesti ada soalan, mesti ada jawapan, mesti ada tindakan, mesti ada balasan. Mesti reward, ada balasan dia. Maka Hasan Basri kata, dia mahilah, apa dia hilah jalan keluarnya. Maka Hasan Basri kata, ini satu perkataan yang kita kena ambil kesempatan di bulan Ramadan ini, termasuk saya sendiri dan kita semua. Ahsin ma baqiyah. Ahsin, perbaiki apa yang kamu tinggal sekarang. Maknanya sekarang ni buat apa yang baki dari umur saya yang baki lagi ni, saya buat baik. Ahsin, terbaik. Yang firulaka ma madha, nascaya Allah akan mengampunkan apa yang kamu telah lepas. Yang lepas itu akan dihapuskan. Dengan kebaikan kita ada sekarang ni, kebaik-baik, mana yang lepas juga. Jadi sebab itu dalam Islam, kebaikan itu akan menghapuskan kejahatan. Dan seseorang itu dia nak baik, dia bukan astagfirullah saja, dia astagfirullah, tapi tak baik. Tak, dia kena cover dengan kebaikan itu, barulah dia delete apa yang terlepas. Maka dia kata, fa'innaka, sesungguhnya kamu, in asataka, kalaulah kamu buat jahat sekarang ni, asa'an ma baqiyah, apa yang dulu pun akan diambil juga, wa ukhizat fi ma baqiyah. Maknanya yang terdahulu pun kena, dia tak dapat apa kan, kau lagi jahat. Maknanya kalaulah kamu buat jahat sekarang ni, yang jahat pun tak ada ampun, yang terlepas pun tak ada ampun, yang akan datang pun akan kena juga. Jadi maknanya kalau kita sekarang ni yang terbaik, maka kita akan ke depan apalagi dengan yaghfir laka ma madu, apa yang telah lalu dan yang akan datang terus baik kan, keep going, terus macam tu, tidak ada apa. Itulah maknanya konsep kita ialah, jadi maknanya pikul dua buah lah. Yang lalu pun pikul, yang akan datang pun pikul juga. Jadi tak, kalau kita kata terbaik, jadi ialah masalah yang telah lalu. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita nak cerita tentang kelebihan Ramadan ini. Diceritakan oleh Talha ibn Ubaidullah, menceritakan bahawa seorang sahabat ini dia bermimpi, menceritakan bahawasanya dua orang lelaki daripada zaman Nabi Muhammad SAW, dia pergi jumpa dengan Rasulullah, pergi ke Madinah, dan di antara dua lelaki ini, seorang pergi berjuang fi sabilillah dan dia mati syahid, dan seorang kawanan lagi tidak meninggal dan dia stay, dia beri umur panjang setahun selepas itu. Maka selepas tahun barulah yang kemudian itu meninggal. Maka diceritakan bahawasanya Talha bin Ubaidullah ini bermimpi bahawasanya dia mimpi dia duduk di depan pintu syurga. Dia nampak di antara dua orang ini, orang pemuda yang mati kemudian setahun selepas ini dia masuk syurga lebih dulu daripada orang yang mati syahid itu. Maka dihalang orang yang mati syahid itu, dikemudiankan, didahulukan orang yang kemudian yang mati kemudian tadi, yang mati biasa tadi. Maka pagi besok Talha bercerita kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengetahui bahawasanya, Rasulullah kata tidaklah menjadi satu kepelikan, keajaiban yang dengan di antara dua tadi itu. Sebab ada deriku Ramadan, adakah lelaki tadi yang 1 tahun tadi dia mendapat Ramadan? Ya. Adakah dia mendapat puasa? Ya. Adakah dia mendapat solat sunat? Ya. Adakah dia mendapat segala-galanya di bulan Ramadan? Ya. Maka Rasulullah kata, malah di antara dua orang tadi, ab'ad,
lebih jauh daripada langit dan bumi pahala itu. Jadi kita berada under floor Ramadan. Jadi alhamdulillah kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kemuliaan kerahmatan Allah Subhanahu wa taala ni. Dan bila Allah nak kepada seseorang itu kebaikan, yashrah sadrahu, Allah melapangkan dada dia. Allah melapangkan dada dia. Dan kalau orang tu tak baik, seolah-olah dia tak boleh bernafas, cekik macam tu, macam seolah yas'ad ila sama, seolah kita naik ke atas langit itu macam tak ada udara, nak tercungak-cungak nak bernafas, maknanya susah sangatnya. Tapi bila orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka benda itu jadi ringan. Jadi tidak ada satu keringanan mereka yang diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sekarang ni tiba di pintu-pintu Ramadan. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah membenarkan kita, memberi izin kepada kita berada di pintu-pintu Ramadan ini, maka ya Allah, janganlah halang kami, janganlah memberi kehalangan untuk kami untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara mamadot tadi, perkara yang telah lepas tu dia ampunkan, sama dengan satu hadis, 3 hadis yang kita selalu dengar. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Dan kita berdosa kan. Kullu ibnu adam khata'un. Kebanyakan ibnu Adam ini khata'un. Wa khairul khata'un tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, orang yang bertaubat. Taubat ni maksudnya mengaku salah kan? Macam orang buat salah dengan kita, dia buat salah, dia kata minta maaf, saya tak sengaja, saya langgar Tuhan, saya tak ada rasa macam oh tak apalah tak. Jadi mengaku salah. Tapi seorang kadang-kadang malah susah nak mengaku salah, malah dia salah tapi tak mengaku salah dan degil pula, aku buat betul. Itu dia dah salah dalam melakukan kesalahan, dia degil pula dan malah mengatakan dia yang betul. Itu maknanya inat ni degil. Sebab itu mansoma Ramadan iman ni maknanya dalam keadaan iman. Ada orang yang puasa biasalah, puasa perut, puasa tak makan saja, tapi yang lain biasa-biasa saja, mana tidak ada perubahan. Iman ni mana rukun iman kan? Iman mana percaya kepada bahawasanya puasa yang kita lakukan ni bukan puasa biasa-biasa kan? Sebab Ramadan ni, tarawih ni hanya ada di bulan Ramadan saja, tak boleh cari tempat lain dah. Saya nak buat tarawih tempat lain, tak boleh, di bulan lain tak boleh kan? Sebab tarawih ni khas saja di bulan Ramadan saja kan? Memang keistimewaan yang ada di bulan Ramadan ini saja. Satu lagi, ghufira man shoma ihtisaban. Ihtisaban ni mengharap keredaan Allah, mengharapkan pahala Allah, mengharapkan rahmat Allah. Dan ada orang puasa harap apa? Dia harap dapat makan sedap, harapannya dapat enjoy bazar, sudahlah kan. Seronok pergi jalan bazar, tengok-tengok orang pusing-pusing kan. Baguslah, alhamdulillah, dah tak apa macam tu. Tapi maknanya tak ada itu satu bahagian sedikit saja. Tapi yang imarah surah masjid ni, itulah yang kelebihannya. Macam kita kata berada dalam majlis ilmu ini. Jadi satu package dia, ilmu dia. Sebab itu dalam majlis ilmu ini ada satu malaikat namanya as-sayyahun, sayyarah, malaikat yang bertebaran. Mana mereka peronda. Mereka meronda-ronda tengok di mana ada majlis ilmu, dia akan melaburkan sayapnya. Dia akan melaburkan sayap rahmat dia dan dia berdoa kepada orang yang berada di majlis ilmu, dan di akhir majlis ini dia kata, "Qumu, bangunlah kamu, maghfurun lakum, dalam keadaan kamu diampunkan." Tak ada apa-apa, just stay, buka wajib dengar saja. Maghfurun lakum, mudahnya. Tapi tak semudah itu nak lakukannya. Qumu maghfurun lakum. Jadi maknanya rahmat, maknanya Allah, malaikat tu mengampunkan dan memohon keampunan kepada orang yang berada dalam majlis ilmu. Sebab dalam majlis ilmu ni lah kita tazakaru, tadaras, sebut nama Allah, sebut nama ayat Quran dan mengingati Allah. Dan tak ada majlis yang paling mulia selain pada majlis itu. Majlis yang paling mulia. Jadi dah qiyamul lail, dah qoma, dah baca Quran, dah terus majlis ilmu. Satu hadis lagi pula, man qoma, sesiapa yang qiyam ni qiyam ni dah tarawih ni qiyam lah. Tarawih ni satu qiyam kan. Man qoma Ramadan imanan ihtisaban.
iman ikhlas, ihtisab dan mengharap kepada Allah. Ghufira lahu ma taqaddama, diampunkan dosanya apa yang telah lalu. Tak ada. Sebab itu kita dalam puasa ni masuk saja akhir Ramadan, kama ulida ummi, seolah-olah baru dilahirkan, fresh, putih, bersih, tidak ada apa dosa apa benda. Ya ada dengar lagu raya tu dosa. Kan? Jadi maksudnya fresh, bersih. Itu yang kita naknya. Sebab itu dalam hadis kata, seseorang kita ni sebenarnya kita ada pengampunan kafarah harian, kita ada kafarah mingguan, kita ada kafarah tahunan. As-salawatul khams, semaya 5 waktu tu, di antara solat tu, subuh dengan subuh, kafarah dosa-dosa yang malam yartakab kabair. Kalau tak buat dosa-dosa besar, dosa besar ni dosa yang berat kan. Yang kedua, Jumaat dengan Jumaat itu hapus dosa, tak ada dosa dah. Dan satu kali tahunan, iaitu Ramadan dengan Ramadan terlepas. Jadi kafarah ni maknanya dihapuskan segala-gala dosanya, iaitu. Jadi maknanya itulah kelebihan-kelebihan. Sebab itu Ramadan ini kebanyakannya jadi dianggap sebagai biasa-biasa kan. Ada mureh, ada buka puasa, ada akok, ada buat tamah, itu puasa. Ada apa tu satu lagi, mekbat yang kuning tu, ada lagi banyak jodoh, lagi bahagianya puasa tu, lagi banyak jodoh. Jadi bukan lagi banyak rakaat, itu maksudnya kat situ maknanya dibiasakan dia. Dan satu lagi yang akhir hadisnya adalah man qama lailatul qadar, sesiapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama kan. Lailatul Qadar dia ada dalam 1 Ramadan hingga sampai 30 Ramadan. Dia tak ada Syawal, tak ada. Jadi kalau siapa datang daripada awal sampai akhir Ramadan ni lah, atau dapatlah panggil Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini satu perkara yang senang. Bukan kata saya dapat Lailatul Qadar tiba-tiba badan saya gegor, saya nampak pokok-pokok. Tak, itu Ramadan ni kita tak tahu. Dalam Islam ni sebenarnya kita tak tahu dosa kita diampun ke, amalan kita ada ke tak apa. Melainkan sebab kita dihisap. Sebab itu kita kena perbanyakkan kan. Mana orang kata, saya ni dah cukup dah datang solat tarawih, balik okey lah kan. Dia rasa macam pekerjaan dunia buat banyak, rasa sikit. Dia ada kaya raya ni, saya tak ada harta pun. Tapi amalan akhirat ini kebanyakannya buat sikit saja. Tarawih je, rakaat je kan, bagus dah. Tapi terasa macam tak, rasa macam tak nak tahajud, tak nak ada Quran, tak nak ada. Jadi Ramadan ni sebagai hidangan. Ada hidangan yang dihidangkan, ada solat, ada tarawih. Jadi kalau macam kita tengok itu, macam kita bersahur pagi kan. Sahur pagi itu maknanya selera tak ada sebenarnya. Tengok ayam yang makan tadi ada selera, tapi sekarang tak ada. Jadi macam itulah. Tengok tarawih macam tengok baca Quran tak selera, cuit sikit-sikit saja kan. Tak selera dalam waktu sahur ni. Maknanya maka seorang itu juga tak ada selera untuk beribadat di bulan Ramadan. Sedangkan janji-janji Allah tu banyak, peluang-peluangnya dah. Jadi kita peluang-peluang ni tak semestinya datang banyaknya. Jadi solat menjaga Ramadan di Lailatul Qadar ini khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 84 ataupun 83 tahun. Lebih baik, khair di mana tidak ada had. Sebab itu Rasulullah kata as-shaum li, puas mana amalan Ibn Adam, amalan kita ni rate biasa, buat amal 1 dapat 10, buat 1 dapat 10, ataupun hingga daripada 1 dapat sampai 700 kali ganda. Illa siyam, illa som, puasa tidak ada rate, tidak ada rokam, tidak ada number, without any number, tidak ada nombor berapa, putaran di nombor berapa kan. Mana wa ana ajzi, Allah kata aku akan melihat sendiri pahalanya di anus, kerana dia puasa dia kerana aku, menahan daripada syahwatnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu puasa ni ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa puasa? Yalah puasa juga lah sebab ya kawasan kita orang puasa belaka. Tidak ada kena ada rasa macam ini adalah perintah Allah, rukun Islam kan. Rukun Islam yang keempat adalah berpuasa. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, jadi untuk mendapatkan Ramadan sebenarnya seseorang itu perkara yang perlu
buat sekali lah. Pertama kali kena bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam contohnya kalau saya isi air dalam ni, air dah ada siap dah, saya dah isi air ni tak boleh sebab yang dulu tu dah ada banyak lagi. Saya kena buang yang ni dulu, barulah saya tambah yang baru. Mana kita kena taubat dulu, ikhlas, mana delete dia punya dosa-dosa lama, barulah boleh masukkan baru. Kan kalau dia macam tu dia on off. Kan sebab itu dosa ni, ikhlas ni maknanya menghapuskan dosa-dosa dulu. Mana sebab taubatan nasuha, taubat yang betul-betul lah. Kan dia rasa macam kan. Sebab itu hadis kata innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Sesungguhnya Allah kata, hadis kursi kata, sesungguhnya kamu ni membuat dosa siang dan malam. Tak ada siapa yang tak buat dosa. Ada melakukan dosa kecil, dosa besar. Tapi faghfiruli, maka mintalah aghfirul lakum, aku memberi keampunan kepada kamu. Tapi kamu nak minta tak nak. Nah, tak nak minta maaf. Kalau minta maaf, say sorry, orang maaf pun ada. Sebab itu Allah kata, wallahu yuridu an yatuba alaikum. Allah nak kamu tu bertaubat kepadanya. Wa yuridul ladzina yattaba'un syahwat, dan orang yang mengikuti syahwatnya antamilu mailan azimah, akan cenderung kepada lain. Sebab apa Allah SWT minta kamu bertaubat? Yuridullahu yukhaffifa ankum. Allah nak meringankan kamu. Wa khuliqal insana dha'ifan. Manusia kamu tu diciptakan dalam dhaif. You tak layak untuk menghadapi neraka Allah tu sangat dahsyat. Dan sebab itu isi bukan neraka api kan, bukan api kat kita dahsyat kalau kita tengok dalam neraka. Sebab itu dalam banyak kita Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sentiasa kita minta jauhkan daripada api neraka. Tapi di bulan Ramadan ni lah boleh kita jauh daripada api neraka. Itu adalah masa yang kita kata memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala jauh. Sebab tu kebahagiaan kita sebenarnya bila kaki kiri kita mengiringi kaki kanan untuk jejak ke dalam syurga. Itulah kejayaan sebenarnya untuk kita dapat. Dan kejayaan boleh touch kaki kita, sentuh kaki kita dalam pintu syurga, itulah kejayaan sebenarnya. Tapi bulan Ramadan ni banyaklah kan, aitqum minan nar. Kan sebab itu dalam satu hadis jadi saya nak baca hadis ni. Idza kana awwalul lailatin min syahr Ramadan, apabila awal bulan Ramadan ini, sufidat syaitan, Allah membelenggukan syaitan, wa maradatul jin, dan setengah-setengah ulama kata betul-betul ikat semua rantai, panggil seal supaya tak bergerak. Ada setengah pendapat kata tak, dia hanya melemahkan syaitan saja. Syaitan tu tak ada power, ada tapi tak ada power, tak ada bateri, tak ada syaitan. Ada setengah kata dia seolah-olah syaitan kita ni maknanya tiap badan kita ni majaras syaitan. Setiap orak darah kita ni ada syaitan yang berlari. Jadi maknanya bila kita lapar tu, dia maknanya menyempitkan saluran darah ini supaya syaitan tidak ada lemah. Walau bagaimanapun Allah nak supaya Ramadan ni supaya bagus diudungkan itu, diberikan. Sebab syaitan ni yang panggil musuh yang nyata, adu mubin, yang dia dah declare dia punya kita ni adalah yang akan dikacau dan akan dihasut supaya kita tidak menjadi hamba Allah. Wa baradul jin, dan jin pula diikat. Wa ghuliqat abwaabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Dan pintu-pintu neraka ni maknanya simbol ada kejahatan yang boleh masuk ke neraka ni ditutup. Falam yaftah minha baban, tidak buka pintu, walaupun satu pintu pun untuk pintu neraka ditutup. Tapi ada yang nak masuk lagi pula. Ada tutup, dia nak masuk lagi, diketuk pula. Kan? Wa futihat abwaabul jannah, ini kita nak, dan dibuka pintu-pintu syurga seluasnya. Falam yughliq minha baban, dan tidak ditutup walaupun satu pintu. Wa yunadi munadin, dan Allah mewakilkan kepada malaikat untuk memanggil kita. Memanggil, munadi adalah seruan. Ya baghil khair, wahai orang-orang yang cinta kepada kebaikan, akbil, terimalah. Terima apa dia? Buat apa? Akbil apa dia? Accept, terima apa? Terimalah Ramadan ini sebenarnya. Baghil khair, yang nak kepada kebaikan. Nak kebaikan ke tak nak? Pilih-pilih, dua. Wa baghil syarr, dan yang nak kepada kejahatan, aksir maknanya stop. Tahan, jangan buat lagi dah. Maknanya akbil dalam Ramadan tu banyak kan, puasa dengan ikhlas kan. Sebab itu orang yang berpuasa fi sabilillah, Allah menjauhkan dirinya daripada api neraka sab'ina kharifan, sebanyak 70 tahun. Kharif jauh.
baik daripada api neraka. Jadi jauh daripada api neraka, mana tak masuklah jauh. Maknanya sebab itu kita sentiasa minta kepada kata Allah, Allahumma inna nas'aluka jannah, kita minta. Sebab itulah hadis kata sesiapa yang sentiasa meminta jauh daripada api neraka, maka neraka itu berkata, ya Allah, sesungguhnya hamba aku selalu meminta jauh daripada api neraka, maka jauhkanlah. Dan begitu juga siapa yang selalu minta syurga. Ada orang tak minta syurga, tak apalah, kalau dapat. Maknanya tak dapat, tak minta syurga, maknanya dia tak tahu, dia tak dapat tahu macam mana syurga, ada khayal masuk syurga sebagainya. Maka syurga kata, sesungguhnya terimalah hamba-Mu sebab dia sentiasa meminta syurga. Maknanya bagi syar ini aksir, maknanya jangan buat lagi kejahatan. Asyar ini kejahatan, al-khair kebaikan. Maknanya terimalah kebaikan daripada zikir. Sebab setiap amalan di bulan Ramadan ini digandakan. Sesungguhnya Rasulullah kata, satu tasbih 1,000. Satu tasbih 1,000. Rate biasa, rate bukan biasa dah. Allah memberi pahala, dan di antara banyak. Sebab itu di samping kita solat tarawih, kita jangan lupa zikir-zikir. Sebab tu zikir selepas pagi, zikir selepas asar, zikir selepas subuh, zikir sebab itu dalam setiap ibadat Islam ini mesti ada ingat ya Allah Subhanahu wa taala. Macam wa aqimis salata li zikri, dan kamu dirikanlah solat untuk ingat aku. Jadi mana sebelah puasa ni pun kita ingat Allah, tapi masa dia panjang, mesti ingat Allah. Sebab itu dalam Islam disunatkan kita berdoa. Tujuannya bila doa tu nak ingat Allah. Dan bila kita nak minum, ingat Bismillahirrahmanirrahim, ingat Allah. Ya Allah, air ini adalah Allah bagi rezeki. Nak masuk tandas, oh ini kita dah sehat keluar, oh terima kasih ya Allah yang beri kita boleh lunas dengan baik. Bila naik kenderaan, subhanallazi sakhkhara, terima kasih Allah yang memudahkan segala urusan kita ni, bila hidup elok dengan kita minta jadi sakhkhara Allah memudahkan macam itu. Jadi walillahi utaqa'a minan nar, dan bagi Allah setiap malam itu pembebasan daripada api neraka, semenjak daripada malam pertama sampai dah dibebaskan daripada neraka. Wazalika kullu lailatin, jadi kalau 30 malam satu masa pun tak boleh dapat apa panggil kebebasan daripada api neraka. Sebab itu dalam kebebasan api neraka ni, dan kita kalau kita lihat macam ni, di samping kita membebaskan diri daripada kita doa kepada ya Allah, Allahumma ati riqabana wa riqai aba minan nar, ya Allah kau bebaskanlah belenggu diriku daripada api neraka dan kedua ibu bapa. Tidak ada lagi doa yang paling baik daripada itu, bila meminta supaya Allah kan, macam kita lah, kita makan benda sedap-sedap, kita ingat pada orang yang kita cintai. Macam juga kita berada dalam bulan-bulan yang kelebihan banyak macam ni, kita hadiahkanlah Quran ke hadiah pahala aku sedekahkan ini untuk diriku dan untuk diri ibu bapa. Itu kita niatkan. Sama juga kita doa kepada Allah, Allahumma ighfirli wa li walidayya, Allahumma ati riqabana, ampunkanlah dosa ibu bapa, walaupun dalam bahasa Melayu pun boleh. Jadi utaqa'a minan nar, ini kebebasan daripada api neraka. Sebab itu sangat penting kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan ini ada peringkat berperingkat. Kita tengok kelebihannya. Daripada 1 sampai 20 biasa. Sampai 20 terakhir, 10 terakhir, itulah kelebihan besar. Jadi kalau orang faham tentang Ramadan sebenarnya, malam 1 sampai 20 tak ada orang sangat. Tapi 10 malam penuh, tak boleh parking kereta. Jadi orang faham sebab harga itu memang besar. Tapi kalau macam awal ni, mana dia tak sampai lagi. Jadi mana dalam 10 akhir itu, 10 akhir terbaik. Dan di antara 10 terakhir pula, hari yang terbaik pula hari witir, 21, 23, 25, 27, 29. Dan di antara semua itu pula yang dikatakan paling bagus sekali ialah malam 27. Itu kelebihan-kelebihannya yang ada. Sebab itu bila kita habis kat situ, barulah kita boleh celebrate, boleh raya, merayakan kejayaan itu. Ini puasa tak ada nak raya kan, celebrate apa ni kan? Mana celebrate itu maknanya kebebasan, Aidul Fitri, balik kepada fitrah yang sebenarnya itu suci daripada dosa, seperti mana hari dilahirkan. Itulah semoga amalan Ramadan pada yang kali ini sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua kata anggaplah Ramadan ini Ramadan yang terakhir yang kita tidak boleh jumpa lagi, dan 11 bulan ini menentukan siapa pergi dulu, siapa pergi kemudian, tak tahu. Jadi dengan kehebatan yang ada pada Ramadan ini, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga yang kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan itu selamanya kebebasan daripada api neraka dan
Lailatul Qadar yang menjadikan impian kita, dan kita buat sebaik mungkin, insya-Allah benda tu urusan Allah Subhanahu wa taala untuk terima. Dan kebanyakannya Ramadan ini dia ada juga perasaan datang cetusan-cetusan hati yang rasa lemah diri, macam tak bermaya. Sebab itu dalam tu dia rasa malas kan. Sebab itu dalam doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Hammi ini kebimbangan yang masa depan, wal hazni, dan kedukaan, kesedihan lalu, wal ajzi, dan rasa lemah, wal kasal, dan malas. Dan mula-mula lemah, tak lara, lepas tu malas. Benda malas itulah di tanah, malas baca Quran pun malas, nak berzikir pun malas, itu maknanya perasaan malas dan perasaan nak rehat banyak. Jadi maknanya bila kita tengok Ramadan ni, kita pun bukan tenaga kuat sangat pun, tapi oleh kerana ganjaran pahala itu besar dan di situ orang paling terakhir kita tidak ada pun lagi, maka penat kita pergi jugalah. Macam nak pergi kerja, bangun pagi-pagi bukan tak ngantuk, tapi oleh kerana kerja kena pergi, maka paksa pergi juga. Sama juga dengan ni. Sebab itu kita kata dunia sebenarnya, bagaimana kita kata nak suka dunia, lebih dunia ke atau lebih akhirat kan? Itulah maksudnya kita memperbanyakkan amalan-amalan kita. Dan di antara amalan-amalan yang paling besar, yang paling senang kita buat ialah muraqabah, iaitu sentiasa merasakan kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu puasa. Sebab itu Allah Maha melihat. Dikatakan, gambarkan Allah boleh melihat seekor semut yang gelap, seekor semut yang hitam berada dalam malam yang gelap. Seekor semut yang duduk warna hitam, yang duduk dalam gelap malam, Allah boleh nampak kan? Setiap daun yang gugur di bumi ini, maka Allah mengetahui bilangannya. Itu nak menunjuk katanya ma'iyatullah, beriman dengan Allah Maha melihat, beriman dengan Allah Maha mendengar, beriman dengan Allah Maha kaya. Sebab itu Allah, sekiranya manusia di bumi dunia ini, semua manusia dunia ini daripada Nabi Adam sampai orang terakhir, semuanya atqahun, beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak menambahkan kekuasaan Allah. Allah jadi power ke sebab orang beribadat pada Ramadan? Tak, Allah tak perlu pada Ramadan, yang kita perlu pada Ramadan. Dan sekiranya umat daripada Nabi Adam sampai akhir umat Nabi Muhammad semuanya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya tidak satu pun mengurangkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Malah seperti mana kita ambil jari, celup di jari di dalam laut, yang melekat di situ tu saja. Itu nak menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan ini Allah membagikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sebagai kemuliaan kepada kita untuk mendapatkan Ramadan. Jadi marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menetapkan hati kita dalam keadaan yang baik, yang terbaik, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masa ini supaya kita dapat menghabiskan Ramadan dengan baik, insya-Allah, dan semoga amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits wa min azabika nastajir. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la aqalla min zalika ya ni'mal maula wa ya ni'mal mujib. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashshu'na wa ta'ammuluna min taqsirana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah, dan dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ya Allah, terimakanlah amalan ibadat kami di bulan Ramadan ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, dan bebaskanlah mereka dari api neraka ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, permudahkanlah segala amal ibadat kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami daripada orang-orang yang mendapat kebebasan daripada api neraka di bulan Ramadan ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah kami untuk mendapat Lailatul Qadar ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, berikanlah kesehatan kepada kami ya Allah. Ya Allah, berilah kesehatan kepada kami ya Allah, dan kekuatan untuk kami meneruskan ibadat di bulan Ramadan ini ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang paling terbaik untuk kami ya Allah. Ya Allah, mana ampunkan segala dosa yang telah lalu ya Allah, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf segala salah silap yang saya cakap tadi, ada yang tak kena dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.